Es batu yang tebal akibat suhu yang menurun pada akhir zaman. Batu juga berlaku penggusiran atau pencairan es batu. Zaman air batu berbagi kepada dua, yaitu Einstein berlaku 2,5 juta hingga 10.000 tahun dahulu. Masa ini menunjukkan suhu bumi dan penggunaan terus berlaku pada zaman ini. Manusia juga mulai mengetahui cara membuat api. Antara hewan hidup pada 14 tahun adalah harimau mentari, leperman, manuk, badak, dan hiu. Dalam sains, mamut dikategorikan sebagai hewan mamalia, termasuklah badak. Pada epok Kalisenggulan, suhu bumi mulai meningkat. Ais batu mulai mencair dan paras air laut mulai meningkat. Pada zaman air batu, kawasan darat lebih luas daripada kawasan laut dan sungai. Air yang membeku dan cair pada epok Kaliseng mengakibatkan perubahan pada paras laut. Zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 11.700 tahun dahulu. Meningkat suhu dunia menyebabkan berlaku penggelapan glaser kali kedua yang menyebabkan beberapa antara perubahan tersebut adalah dari segi rupa bentuk bumi. Suhu bumi meningkat, ais batu mencair, membatu tasik dan laut iklim juga berubah dari sederhana sejuk kepada iklim sederhana. Sejuk menyebabkan haiwan fokus seperti harimau, bertarik, dan mamut. Pada zaman air batu, manusia memburu mamut untuk mengambil kulitnya. Pada zaman kini, manusia memburu harimau untuk mengambil bulu dijadikan paku. Kita boleh melihat perubahan yang berlaku antara zaman akhir batu dengan zaman kini. Dari segi bentuk muka bumi, paras air zaman kini meningkat. Tumbuhan yang berbagai selain itu, hewan juga turut berubah. Termasuknya kuda belang, badak, dan beruang. Zaman air batu memberikan negara seperti Indonesia seperti Sudan, Sultan, dan begitu bangsa Indonesia dan kami ekonomi Indonesia provinsi. Pada pagi ini kami akan membaca tentang zaman air batu. Zaman air batu adalah ais batu yang tebal akibat suhu yang meningkat. Pada zaman air batu juga berlaku penghasilan atau pencairan ais batu. Saya akan menuliskan penjelasan yang seterusnya. Zaman air batu akhir terjadi sebagai dua yaitu proses dan proses. Pertama ialah proses yang berlaku suhu paling hingga 10.000 tahun. Masa ini menunjukkan suhu bumi dan fenomena terus berlaku jatuh. Pada zaman itu, manusia juga mulai mengetahui cara membuat api. Terdapat beberapa haiwan yang masuk pada tahap prestasi. Antaranya ialah harimau dengan angkuh, mamut, badak, dan semut. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, dalam sains, mamut dikategorikan sebagai hewan mamalia termasuklah badak. Ikan pula adalah ekor Kalisenggulan, suhu bumi mulai meningkat.
Oleh itu, ais batu mulai mencair yang menyebabkan ganas dari laut mulai meningkat. Sebenarnya seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya di persidangan. Ada sama batu kawasan daratan lebih luas daripada lautan dan sungai. Air yang membusuk dan cair pada ekornya yang mengakibatkan beberapa perubahan kegiatan laut. Zaman air batu dan air berlaku kira-kira 11.700 tahun dahulu. Peningkatan suhu dunia menyebabkan berlaku pergeseran dan glasier kali kedua yang menyebabkan beberapa perubahan. Antara perubahan tersebut adalah dari segi pembentuk bumi akibat suhu bumi meningkat. Ais mencair dan membentuk pasir dan laut. Iklim juga berubah dari sedang sejuk kepada iklim sedang sejuk, menyebabkan hewan pupuk seperti harimau bertaring. Pada zaman air batu, manusia memburu mengambil beruang. Pada zaman ini, manusia memburu harimau, beruang untuk mengambil beruangnya dijadikan pakaian. Sekarang dalam pembelajaran akibat dengan zaman ini, kawan-kawan boleh melihat bagaimana ini. Dari segi bentuk ini, air zaman ini meningkat. Berbagai selain itu hewan juga turut turun. Contohnya kuda, tupai, badak, dan lain-lain. Jelaskan bahwa zaman air batu ini memberi pelajaran kepada kita agar sentiasa menjaga alam sekitar di sekeliling kita, seperti sungai, hutan, dan perbukitan. Sampai sini saja perbicaraan kali ini. Terima kasih. Pada pagi ini kami akan menceritakan tentang zaman air batu. Zaman air batu adalah bumi diliputi ais batu yang kekal akibat suhu yang menurun. Akhir zaman batu juga berlaku pengglasiran atau kecairan ais batu. Zaman air batu kita berada yaitu pelestarian berlaku bagian juga hingga sekarang berlaku dahulu. Masa ini menunjukkan soal damai dan pengenalan terus berlaku pada zaman ini. Manusia juga hanya mengetahui jalan apa antara hewan yang berdiri berbentuk pelestarian ialah harimau bertaring, lembar, mangan, badak, dan serangga. Dalam sains, nama gorilla sebagai yang namanya termasuk badak. Badak akan terlihat seorang yang mulai meningkat. Ais batu mulai mencairkan tewas dan laut mulai meningkat. Pada zaman air batu kawasan daratan lebih luas daripada kawasan lautan dan sungai. Air yang membeku dan cair pada evaporation mengakibatkan perubahan pada arus air laut. Zaman air batu terakhir berlaku kira-kira
11.700 tahun. 100 tahun lalu, seluruh dunia menemukan berakhir geser dan geser kali kedua yang menyebabkan beberapa perubahan. Antara perubahan tersebut adalah dari segi mengubah bentuk bumi akibat suhu bumi meningkat, air mencair dan membentuk pasir dan laut. Iklim juga berubah dari terlalu sejuk kepada iklim sederhana sejuk menyebabkan hewan hidup seperti haywan dan memon. Pada zaman air batu, manusia memburu memon untuk mengambil bulunya. Pada zaman kini, manusia memburu harimau beruang untuk mengambil bulu dijadikan pakaian. Kita boleh lihat perubahan yang berlaku antara zaman air batu dengan zaman ini untuk dari segi bentuk muka bumi, paras air zaman kini berubah pada sedian untuk hewan juga turut berubah. Zaman air batu ini memberi pelajaran kepada kita agar sentiasa menjaga alam sekitar di sekeliling kita seperti sungai, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Sampai ini sahaja perkongsian kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini kami akan menerangkan tentang zaman air batu. Zaman air batu ialah bumi diliputi es batu yang tebal akibat suhu yang menurun. Pada akhir zaman batu juga berlaku pengglasiran atau pencairan es batu. Zaman air batu akhir terbagi kepada dua, yaitu Pleistocene berlaku 2,5 juta hingga 10 juta tahun dahulu. Masa ini menunjukkan suhu bumi dan pengeringan terus berlaku. Pada zaman ini manusia juga mulai mengetahui membuat api. Antara hewan yang wujud pada epok Pleistocene, harimau bertaring, lengkung, mamut, badak, dan sloth. Dalam sains, mamut dikategori sebagai hewan mamalia, termasuklah badak. Pada epok Holocene pula, suhu bumi mula meningkat, ais batu mula mencair, dan paras air laut mula meningkat. Pada zaman air batu, kawasan daratan lebih luas daripada kawasan lautan dan sungai. Air yang membeku dan cair pada epok Holocene mengakibatkan perubahan pada paras laut. Zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 11.700 tahun dahulu. Peningkatan suhu dunia menyebabkan berlaku pergeseran glasir kali kedua yang menyebabkan beberapa perubahan. Antara perubahan tersebut adalah dari segi rupa bentuk bumi akibat suhu bumi meningkat, ais mencair dan membeku tasik dan laut. Iklim juga berubah dari terlalu sejuk kepada iklim sederhana sejuk menyebabkan hewan kuku seperti harimau bertaring, mamut. Pada zaman air batu, manusia memburu mamut untuk mengambil bulunya. Pada zaman kini, manusia memburu harimau bertaring untuk mengambil bulu dijadikan pakaian. Kita boleh lihat
Ada perubahan yang berlaku antara zaman akhir batu dengan zaman kini. Wujud model. Dari segi bentuk muka bumi, paras air zaman kini meningkat tumbuhan yang berbagai. Selain itu, haiwan juga turut berubah. Wujud model. Zaman air batu memberi pengajaran kepada kita agar sentiasa menjaga alam sekitar di sekeliling kita seperti sungai, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Sampai ini sahaja pengkongsian kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi diucapkan kepada guru dan rekan-rekan sekalian. Pada pagi ini kami ingin mengatakan tentang zaman air batu. Zaman air batu ialah bumi dipenuhi ais batu yang tebal akibat suhu yang menurun. Pada akhir zaman batu juga berlaku pemarasiran atau pencairan es batu. Zaman air batu pada akhir terbagi kepada dua, yaitu Pleistosen berlaku 2,5 juta hingga 10.000 tahun. Masa ini penyejukan suhu bumi dan pengeringan terus berlaku pada zaman ini. Manusia juga mulai mengetahui cara mengetahui antara hewan yang wujud pada epoch Pleistosen ialah harimau bertaring ekor, mamut, badak, dan selok. Dalam sains mamut dikategorikan sebagai hewan mamalia termasuk badak. Pada epoch Holocene suhu bumi mula meningkat, ais bumi mula mencair dan ais batu mula mencair dan paras air laut mula meningkat. Pada zaman air batu, kawasan daratan lebih luas daripada kawasan lautan, dan sungai air yang membeku dan cair. Pada epoch Holocene mengakibatkan perubahan pada aras laut. Zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 11.700 tahun dahulu. Peningkatan suhu dunia menyebabkan berlaku pergeseran glasier kali kedua yang menyebabkan beberapa perubahan. Antara perubahan tersebut ialah dari segi rupa bentuk bumi akibat suhu bumi meningkat, ais mencair dan membentuk tasik dan laut. Iklim juga berubah dari terlalu sejuk kepada iklim sederhana. Sejuk menyebabkan hewan pupus seperti harimau bertaring, dan pada zaman air batu manusia memburu mamut untuk mengambil bulunya. Pada zaman kini manusia memburu hewan harimau untuk mengambil bulu dijadikan pakaian. Kita boleh lihat perubahan yang berlaku antara zaman akhir batu dengan zaman kini.
dari segi bentuk muka bumi. Paras air zaman kini meningkat tumbuhan yang berbagai. Selain itu, haiwan juga turut berubah. Zaman air batu ini memberi pelajaran kepada kita agar sentiasa menjaga alam sekitar di sekeliling kita, seperti sungai, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Sampai ini saja perkongsian kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Diucapkan kepada guru dan rekan-rekan yang saya kasih. Pada pagi ini kami akan membentang tentang zaman air batu. Zaman air batu ialah bumi diliputi ais yang tebal akibat suhu bumi menurun. Pada zaman akhir batu juga berlaku proses pengasiran atau pencairan ais. Zaman air batu akhir terbagi kepada dua, yaitu Pleistocene, berlaku 2,5 juta hingga 10 juta tahun dahulu. Masa ini pendudukan suhu bumi dan pengeringan terus berlaku pada zaman ini. Manusia juga mulai mengetahui membuat api. Antara hewan yang wujud pada epok Pleistocene ialah harimau bertaring lengkung, mamut, badak, dan sloth. Dalam sains, mamut dikategori sebagai hewan mamalia, termasuklah badak. Pada epok Holocene pula, suhu bumi mula meningkat, ais batu mula mencair, dan paras air laut mula meningkat. Pada zaman air batu, kawasan daratan lebih luas daripada lautan dan sungai. Air yang membeku dan cair pada epok Holocene mengakibatkan perubahan pada arus laut. Zaman air batu terakhir berlaku kira-kira 11.700 tahun dahulu. Peningkatan suhu dunia menyebabkan berlaku penggeseran glasier kali kedua yang menyebabkan beberapa perubahan. Antara perubahan tersebut adalah dari segi rupa bentuk bumi akibat suhu bumi meningkat. Ais mencair dan membentuk tasik dan laut. Iklim juga berubah dari terlalu sejuk kepada iklim sederhana. Sejuk menyebabkan haiwan pupus seperti harimau bertaring lengkung, dan mamut. Pada zaman air batu, manusia memburu mamut untuk mengambil bulunya. Pada zaman kini, manusia memburu harimau beruang untuk mengambil bulu dijadikan pakaian. Kita boleh lihat perubahan yang berlaku antara zaman air batu dan zaman kini. Boleh melihat model yang kami hasilkan. Dari segi bentuk muka bumi, paras air zaman kini meningkat. Tumbuhan yang berbagai, selain itu haiwan juga turut berubah. Contohnya kuda, tupai, badak, dan banyak lagi. Zaman air batu memberi pengajaran kepada kita agar sentiasa menjaga alam sekitar di sekeliling kita, seperti sungai, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Sampai ini sahaja perkongsian kami hari ini. Sekian, terima kasih.
Jadi persilakan kumpulan yang bergabung dijemput itu Ramadan. Namanya Nadia dan juga ditulis kalau itu Kenapa sih?